hukum korban, melakukan ibadah korban, terdapat beberapa pandangan para ulama. Dalam isu ini Imam An-Nawawi berkata para ulama berbeza pendapat tentang kewajiban korban ke atas orang yang berkemampuan. Sebagian besar ulama berpendapat bahawa korban itu sunat, ya, sunat muakkadah, ya. Jadi kita balik pada 5 hukum. Pertama wajib, sunat, ketiga haram, keempat makruh, dan kelima mubah atau harus. Ya, wajib ni bila kita buat untuk berpahala dan sudah semestinya diwajibkan ke atas kita untuk buat. Contoh macam fardu ain, ya, kita lakukan solat 5 waktu. Bahkan bila kita meninggalkan solat tersebut berdosa besar, kita masuk kategori wajib, ya. Bila kita melakukan berpahala tapi meninggalkannya berdosa, ya. Kemudian dalam bab sunat, bila melakukannya berpahala, meninggalkannya tak dapat apa-apa lah, ya. Tapi bila sebabkan kita belajar, bila kata bila meninggalkan benda sunat ni tak dapat apa-apa, jadi kebetulan tentang korban ini hukumnya sunat, tapi sunat yang dituntut atau sunat muakkadah, ya. Bila kita meninggalkannya bukan setakat tidak dapat apa-apa, tapi rugi, ya, kerugian yang besar bagi kita. Istilahnya kalau pada malam ini, ya, adun ataupun kita kata menteri besar di Besar Selangor menawarkan kepada sesiapa yang solat fardu maghrib secara berjemaah dan berkuliah, dibagi pada kita seorang seekar tanah dan sebuah banglo, ya. Tiba-tiba kita masuk, baru nak masuk ke tangga masjid, tiba-tiba peluang tersebut tertutup, ya. Jadi yang ada dalam masjid yang dapat, yang di luar tu tak sempat, maka offer tersebut telah ditutup. Jadi apa kita akan cakap? Kita sudah tentu kita kata tak apalah, kita apa-apa. Kita akan cakap itu, kita akan cakap alamak rugi besarnya, kan bukan senang nak dapat, ya, 1 ekar tanah, begitu juga 1 rumah banglo. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada kita, ya, yang syurga yang paling rendah pun 10 kali besar dunia ini, ya. Dengan kita melakukan di antara perkara yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana hari nahar, iaitu pada hari Aidil Adha, itu dengan kita menumpahkan darah binatang korban, ya, binatang ternakan kita, sama ada kambing, lembu, unta, kerbau dan sebagainya, ya. Kita menyertai ibadah korban. Itulah perkara yang paling Allah Ta'ala cintai, ya. Kenapa? Untuk kita mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takarrub ila Allah, seperti mana kita mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan Nabi Ismail, ya, menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula setiap kali kita jumpa kepada bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, mana kita bersyukur kerana Allah Ta'ala telah panjangkan usia kita, ya, telah panjangkan usia kita. Kita bertemu dengan bulan Zulhijjah, ya, yang hanya tinggal beberapa hari lagi, mungkin 3 minggu lagi, ya. Jadi sebab tu kita pun berniat untuk melakukan ibadah korban, ya. Yang mana dengan kita melakukan ibadah korban, sekiranya kita ada berkemampuan, ya. Kita sebut pasal berkenaan kemampuan, dia terbagi kepada 3. Pertama sekali bab daruriyat. Ini asas bagi manusia 3 perkara. Pertama sekali kediaman atau rumah, ya. Yang kedua pakaian, ya, pakaian. Jadi sampai tak ada pakaian tu, jadi memang teruslah kita, kerana kita miskin sangat. Yang ketiga makanan. Ini 3 perkara asas. Kalau tak cukup memang tak wajib langsung, ya, bahkan tak sunat pun, ya, untuk lakukan ibadah korban, kerana sendiri pun tak cukup, ya. Kalau ada duit 1,000 sedangkan rumah sewa 5 bulan tak bayar, mana mungkin, ya. Kalau bayar rumah sewa, bayar untuk korban, tiba-tiba bayar contohnya 900 atau 1,000 untuk satu bahagian lembu, ya. Kita kata paling kurang pun 800 lah, ya. Tiba-tiba sewa rumah tak bayar, dah tentu kita kena halal. Maka ketika itu memang tak wajib ataupun tak sunat pun kena. Dia kena mendahulukan perkara yang penting, ya. Begitu juga yang kedua dipanggil hajiat ataupun hajat kita. Benda tu penting juga, ya, seperti mana kita punya kenderaan. Begitu juga dengan alat telekomunikasi, handphone kita. Zaman sekarang ni handphone ni bukan menandakan seorang tu kaya atau tidak, ya. Benda tu terjadi keperluan
Atau kita lihat di sana orang-orang yang menyapu sampah jalan pun kena pegang handphone biasa. Kalau mungkin 20-30 tahun dulu memang orang-orang yang tertentu saja pakai. Tapi sekarang ni orang-orang sampai ke kampung pun boleh katakan jumlah handphone dengan jumlah manusia lebih 4-5 kali ganda jumlah handphone yang orang gunakan, ya. Bukan semuanya mampu, ya. Benda tu bukan lagi kira perkara mewah. Kemudian yang ketiga dia panggil tahsinnya, ya, untuk mengindahkan lagi. Kita dah ada kereta, dah ada motor besar, kemudian dia letak beberapa aksesori, kan, letak sport rim dan sebagainya. Itu mengindahkan. Ini dalam bab ini yang kita katakan orang yang mampu, ya, dia mampu bayar wifi setiap bulan beratus, ya. Begitu juga di rumah ada Astro dan sebagainya, ya. Ini dikira kategori mampu lah. Mampu ni yang amat dituntut bagi mereka untuk menunaikan ibadah korban, ya. Walaupun istilahnya dalam bab hukum, dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat muakkadah, tetapi memang dituntut kepada kita, ya. Tadi bila saya sebut tentang perbezaan, ya, bermakna kalau kita saya contohkan dapat 1 ekar tanah dan satu lot ataupun satu rumah banglo, bila kita semua dapat, tiba-tiba beberapa orang tak dapat. Yang beberapa orang ni dalam perkara sikit pun dia akan kata rugi, kan. Apatah lagi dalam perkara yang melibatkan sudah tentu berjuta harganya tanah di Ubah Kelang, apatah lagi rumah tersebut, ya. Bila kita tak dapat, kita rasa rugi yang amat sangat. Begitulah kehidupan kita. Kita mampu melakukan ibadah korban, duit kita berlebihan di bank, tiba-tiba takdir Allah kita meninggal pada tahun ini, sedangkan kita tidak sempat melakukan ibadah korban, dan kita bukan tak sempat, berlalunya bulan Zulhijjah tapi tak lakukan, maka satu kerugian besarlah kepada kita. Kita ada harta dan kita boleh sampaikan untuk menggapai dan mencapai syurga Allah SWT dengan kita mengorbankan binatang ternakan tersebut, tetapi kita tidak melakukan, ya. Kenapa? Harta ni boleh kita kirim dengan lakukan ibadah korban, kita dah kirim ke akhirat. Jadi kita tinggal lagi tunggu untuk kita petik dan dapatkan hasil tersebut ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya dengar tadi dalam minggu ni dekat 5 orang yang telah meninggal dunia, ya. Jadi bayangkan kalau tak mampu ni memang tak dituntut sama sekali. Lebih al-awlawiyat, keutamaan bagi yang bak makan, pakaian, tempat tinggal itu lebih utama. Begitu juga bak keperluan kita lepaskan. Tapi bila ada kelebihan tu, lebih baik kita berkorban, ya. Kalau kita tidak berkorban, amat rugilah, ya. Kemudian ada juga pendapat ulama mengatakan wajib. Antaranya ulama yang pendapat wajibnya ibadah korban kepada yang mampu ialah Imam Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya, Rabi'ah Al-Lais bin Sa'ad Al-Auza'i Al-Thawri dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, ya. Mereka berdalilkan man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak melakukan ibadah korban, maka kata Nabi bagi ancaman, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami, ya. Mampu buat ibadah korban, maknanya kita pergi pada bab yang ketiga lah, mewah tetapi tidak lakukan ibadah korban, kata Nabi jangan dekati tempat solat kami. Ini riwayat Ibnu Majah. Ini pendapat inilah yang mendalilkan sebahagian daripada ulama mengatakan wajib, ya. Namun majoriti ulama berpendapat bahawa hukum menyembelih korban adalah sunat muakkad. Ya, pendapat ini merupakan pendapat ulama Syafi'iyah Hanabilah, pendapat yang paling kuat daripada pendapat Imam Malik. Tadi salah satu pada pendapat Imam Malik, mana pendapat pada mazhab Maliki, salah satu pendapat mengatakan wajib, dan pendapat daripada Imam Maliki juga yang lain mengatakan sunat yang dituntut, ya. Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar dan Umar juga ketika zaman pemerintahan mereka tidak melakukan ibadah korban kerana khawatir masyarakat ataupun Islam menganggap wajib. Seperti mana Nabi SAW ketika mana Ramadan, pada hari pertama Nabi buat salat malam, diikuti oleh beberapa orang. Masuk salat kedua, bertambah ramai orang yang ikuti Nabi ketika mana salat tarawih. Bila masuk malam ketiga, hampir-hampir penuh masjid tersebut.
maka Nabi tak jadi datang, Nabi solat kat rumah. Kenapa? Kalau Nabi meneruskan juga, takut wahyu turun. Wahyu turun mewajibkan pula, jadi wajib pula kewajipan untuk kita melakukan tarawih. Nabi tak nak perkara tersebut berlaku, Nabi tak hadir ketika itu. Begitu juga Imam ataupun Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, mereka pada zaman mereka tidak melakukan, nak bagi tahu bahawa dia tidak sampai jadi wajib. Kalau Sayyidina Umar tu memanglah, walaupun dia jadi khalifah, dia boleh kategori macam tak mampu. Kenapa? Pernah satu ketika dia memang betul-betul jaga tentang bab harta ni kan, sehingga baju Sayyidina Umar kalau dibagi kepada orang-orang biasa kan, kita katalah untuk satu bahagian boleh untuk orang biasa, tapi untuk Sayyidina Umar baju tersebut perlu kepada dua bahagian orang biasa, kerana tubuh dan badan Sayyidina Umar lebih sasa dan besar bandingkan orang kebanyakan. Jadi kalau pakai pakaian yang biasa, kain yang biasa dipakai oleh orang kebanyakan, maka Sayyidina Umar tidak cukup dengan kain tersebut, terpaksa jadikan dua kali ganda baru mencukupi. Jadi mereka terlalu tricky dalam perkara ini, dibanding dengan kita lah. Kadang-kadang kita, rumah kita pun kadang-kadang ketinggian dia lebih daripada menara masjid contoh. Jadi itu lebih benar mampu keadaan tersebut. Maka bila kita melakukan ibadah korban, dia antara perkara yang penting bagi kita, kita di mana korban ini telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah, seperti mana ibadah zakat pada tahun kedua hijrah. Zakat pun begitu juga. Kalau sekiranya orang yang nak bayar zakat fitrah, ini zakat fitrah bukan zakat harta, yang bayar RM7, dia tak mampu. Dia ada duit RM10, anak 5 orang. Kalau minimum anak 5 orang, paling kurang dia kena bayar RM49 untuk anak 5 dengan suami isteri. Dia tak ada duit, maka ketika itu kewajipan zakat tergugur. Itu jugalah dengan korban tadi, korban tadi. Hatta kalau dia berniat nazar sekalipun, pentingnya dia mampu. Dia orang yang buat korban ini dianggap mampu untuk mempunyai harga membeli binatang ternakan tersebut. Contoh, dia tiba-tiba seseorang tu terkena penyakit angin ahmar, stroke, tiba-tiba dia bernazar, kalau saya sembuh, saya akan korbankan seekor unta. Pertama sekali, bab nazar ni dia mesti cakap melalui qauli, perkataan dia. Dia tak boleh niat saja. Kalau setakat niat tak jadi, dia kena cakap, dia kena contohnya, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, kau sembuhkan penyakitku, ya Allah, seandainya sembuh penyakitku, ya Allah, aku korbankan seekor unta. Tiba-tiba penyakit pun sembuh, tiba-tiba duit dalam bank ada RM200, unta paling kurang pun dekat RM10,000 kan, duit RM200 nak beli unta apa benda kan, kaki unta pun tak dapat. Jadi ketika itu pun tergugurlah kewajipan dia pada ketika itu. Kena tunggu tahun depan kalau hidup kena buat. Dia tak mampu, tapi dia punya expecting tinggi sangat, sehingga nak sembelih unta, nak korban unta, sedangkan harga unta tu dengan duit dia pun berpuluh kali ganda, dia tak mampu, maka ketika itu pun dikira dia tidak wajib. Sebab tu kita nak buat apa yang kita nazar ikut kadar kemampuan kita. Contohnya kalau kita ada duit dan RM1,000 kat bank, kita niat kalau sekiranya baik semua sakit kita nak sembelih kambing, tak apalah kan. Kalau tak ada pun, paling kurang kita niat, ya Allah, kalau aku baik sakit punya Allah, aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Itu wajib kita lakukan. Sebab puasa ni tak perlu modal lah. Tinggal lagi dia tak ada penyakit yang boleh dia puasa, tak ada masalah. Wajib ketika itu dia melaksanakan tuntutan nazar tersebut. Korban ni terbagi kepada dua, satu korban sunat yang mana kita lakukan ketika ibadah korban, dan yang kedua korban wajib. Korban wajib ni korban yang kita nazar tadilah dengan perkataan kita. Kalau sekiranya anak kita ni sekarang proses SPM dapat 8A straight, dapat A contohnya, kita akan sembelih. Kita mampu, wajib bagi kita. Bila kita dah bercakap, itu wajib bagi kita.
Tetapi kalau kita hanya niat saja, maksudnya kita hati yang berkata, dari mulut tak berkata, atau tak jadi ini, tak jadi nazar lah. Tapi kalau kita bercakap walaupun bisik, kita doa kepada Allah, itu dah jadi nazar. Syarat nazar ni mestilah melalui perkataan, bukan melalui hati. Kemudian tempoh ibadah korban ini dilakukan selepas hari raya pertama, selepas solat hari raya, 2 hari raya, solat 2 rakaat hari raya Aidil Adha, dan begitu juga selepas bacaan 2 khutbah. Selepas tu baru dikira sah korban kita. Kalau lepas main raya je, orang tengah baca khutbah, kita terus bawa lembu sembelih, khutbah tak habis lagi, maka ketika itu dia tak dikira korban, dia dikira sedekah. Syarat ni mesti habis lepas main solat hari raya dan 2 khutbah, baru dikira sah. Dan bermula daripada hari tersebut, hari raya pertama sampai hari raya yang keempat, ataupun hari tasyrik yang ketiga. Hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 dia bagi hari tasyrik. Hari tasyrik ketiga sampai waktu sebelum maghrib. Maknanya sebelum terbenam matahari itu kan kita kena clearkan, baru dikira sah korban kita. Tapi jarang orang buat raya keempat selepas asar tu, jarang orang buat, orang kau buat awal tapi pada raya pertama kedua tu 24 jam, bila-bila masa boleh buat. Kan kalau tak sempat, katakan kita nak sembelih 500 ekor lembu, kan start pada ni sentiasa setiap jam 5 ekor, 10 ekor, contoh 10 ekor kan, kali 24 jam berapa? 240 ekor, bergila-gila kan. Ataupun sejam 10 ekor, pada 24 jam 240 ekor, bermakna 48 jam, tambah lagi 2 jam, bermakna lebih 2 hari. Dia buat pecah rekod, maknanya nak sembelih 500 ekor tersebut dan bekerja siang malam untuk habiskan korban. Boleh, tidak ada masalah nak buat siang malam ke, yang penting lepas solat 2 hari raya, 2 rakaat hari raya dan bacaan 2 khutbah tersebut, sampailah habis tersebut. Sebelum matahari terbenam pada hari raya yang keempat, dia kena selesaikan, baru dikira sah. Kemudian syarat untuk menyembelih, ini pertama sekali adalah orang Islam yang sembelih. Kemudian bagi orang yang dituntut berkorban adalah pertama orang Islam, kedua merdeka, ketiga akil balighah, keempat bermukim atau musafir, dan kelima berkemampuan. Di sini yang penting berkemampuan. Islam semua kita Islam, merdeka kita semua merdeka, akil baligh kita. Kemudian bermukim pun boleh, musafir pun tidak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang orang buat korban di mana? Di Somalia, di mana? Di Kenya, di Myanmar, Kamboja dan sebagainya. Dia buat, tidak ada masalah sama ada bermukim atau musafir. Yang penting kita berkemampuan. Seperti mana saya umpamakan tadi, kalau ada duit lebihan, kita boleh pasang benda-benda yang dianggap mewah tersebut, maka ketika itu orang beginilah yang dituntut untuk berkorban. Syarat wajib sunat korban ini, syarat wajib dan sunat korban ini berdasarkan hadis Nabi daripada Al-Bara bin Azib. Perkara pertama yang kita mulakan pada hari raya ialah bersembahyang, kemudian kita balik dan melakukan penyembelihan korban. Sesiapa yang melakukan demikian, maka dia telah menepati sunnah kami. Sesiapa yang menyembelih sebelum itu, maknanya sebelum imam baca khutbah, dia sembelih, dia tak kira korban, dia kira sedekah saja. Perbincangan tentang ibadah atau binatang korban ini meliputi 4 perkara. Pertama sekali, jenis binatang yang dikorbankan. Para ulama sependapat bahawa ibadah korban tidak sah kecuali dengan menggunakan binatang an'am, iaitu binatang jinak yang berkaki 4, seperti unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri. Kita ada member dekat Kuala Pilah ke mana contohnya, kan sana dia tangkap lembu-lembu liar banyak. Lembu liar ni tangkap ataupun kerbau liar tak betul, tangkap untuk buat korban, tak sah hukumnya. Kenapa? Binatang tu bukan jinak liar,
kena jinakkan dulu dan apa yang kira dah jadi hak milik kita, barulah sah kita lakukan ibadat kurban, ya. Tetapi bila kita tangkap punya kerbau tu ataupun lembu tersebut jadi liar tak boleh, dia mesti binatang yang jinak, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maksudnya, dan bagi tiap-tiap satu umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban atau lain-lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur dan kemuliaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu, ya, tidak terdapat sebarang dalil sama ada yang nakalkan daripada Rasulullah SAW atau para sahabat menunjukkan mereka berkorban dengan binatang selain daripada binatang ternakan an'am tersebut. Oleh kerana korban merupakan satu ibadah yang dikaitkan dengan binatang, maka ia hanya ditentukan kepada binatang an'am sahaja, sama seperti ibadah zakat, ya. Jadi binatang tadi apa dia? Kalau kita mulakan yang besar, unta, kemudian lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Kambing lain, biri-biri lain. Jadi dia lima jenis binatang dia. Ada binatang yang kijang, contohnya kijang rusa, atau lagi seekor binatang nama dia lama. Lama ni biasa berada di Peru, di Bolivia, dia lebihkan tengkuk atau leher macam unta, tapi tak sepanjang unta lah. Dia besar sikit pada kambing, kan, tinggi, hampir kita tinggi, kan. Lama ni pun tak boleh dibuat korban, dia tidak termasuk binatang korban. Kalau kita sembelih, boleh sembelih makan, kita kira sedekah, begitu juga kijang rusa tak boleh juga dikira korbannya. Bagi kita dalam mazhab Syafi'i, lima jenis binatang tersebut saja. Mungkin bagi mazhab lain tu dia ada, ya. Contoh, di Pakistan, ya, mereka yang tidak mampu berkorban, maka digalakkan sehingga kan tak ada binatang, kan, tak ada binatang korban, ayam tak boleh sembelih. Janji nak meraihkan ibadah korban sampai begitu sekali. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, ada satu video berlegar dalam beberapa minggu yang lepas, ya, tentang kisah tentang seorang peladang ataupun penternak. Dia menceritakan bagaimana tentang seorang warga asing, itu daripada Bangladesh, datang nak beli lembu. Dia cari, dia kata, ada tak lembu yang besar sekali? Hamba Allah ni berkata ada. Dia kata berapa? 10,000. Dia minta kurang. Lepas tu bila minta kurang, dia kata okey, boleh kurang, dia bagi yang kurang sikit, kecil sikit. Lalu orang Maghrib kata haram, tak boleh. Dia nak besar tapi dia minta kurang. Itu satu perumpamaan. Dia buat perbandingan kepada orang kita lah. Orang kita, dia akan cari lembu yang cukup sifat dan syarat, ya. Bila dia kata harga berapa, 4,800 atau 5,000, dia kata minta kurang sikit, dia bagilah 47 atau 46 contohnya, ya. Jadi dia bagi perbandingan. Sebenarnya perkara yang dia tak sempat nak terangkan, dalam mazhab Hanafi, ya, dalam mazhab Hanafi, mereka boleh berkongsi seekor lembu walaupun dengan 100 orang. Contohlah lembu tu harga dia 10,000. 100 orang share, seorang 100, maknanya kali 100 dapatlah 10,000 dia beli. Sebab tu dia punya besar sekali, sebab Malaysia. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, kan, kita nak kurang macam mana pun, kalau kita tetap tidak boleh share, kita kena ambil korban 1/7. Bermakna kalau 420, kita kena bayar 1/bahagian RM600, kan, baru jadi ibadah korban, kan. Ada semalam saya pimpinnya setempat, dia kata kali ni kita nak pecah kali ikut surau kita. Kita collect sikit-sikit, nak buat juga sembelih, nak buat juga korban, kan. Boleh 50-100, kan. Saya kata boleh. Dia tak jadi korban, jadi sedekah je lah, kan. Seorang RM50, kalau 15 ataupun kalau dapat 20 orang contohnya, 1,000 dapat beli besar sikit kambing ataupun lembu contohnya. Tapi kongsi ramai-ramai, dia kata boleh, benda tu boleh buat, tapi dia tak jadi ibadah korban, dia jadi cuma sedekah saja. Itu kena faham konsep lah. Bagi mazhab mereka boleh berkorban walaupun sebesar tangan kita daging tersebut. Tapi kita mesti 1/7 baru sah ibadah korban kita. Kalau
kita tak dapat 1/7, kita punya kongsi 1/7 tu, katakan 700, kita share dua orang 3,5. Tak jadi ibadah korban, dia jadi sedekah. Ya, kalau nak, sebab tu kadang-kadang dia buat pilihan ya. Kalau tempat kita mungkin paling kurang pun 650 lah. Saya pernah tengok 650 lebih kurang. Tapi dia mampu setakat 350 contoh. Tak apalah buat. Dia boleh buat di Kemboja, di mana tempat yang kurang tu dia buat sana. Sebab itu dia mampu, silakan, tidak ada masalah. Ya. Kalau yang terbaik kita buat di tempat sendiri. Tapi kalau setakat kemampuan dia terhad 300,500 je, tak apalah, daripada dia tak buat, lebih baik dia buat di Kemboja ke di mana, di Filipina ke, ada 300,500. Sahabat saya seorang ada buka tahfiz di Paya Jaras. Dia pun ada buat dengan harga 350. Jadi terlanjur cerita pasal korban akikah ni, siapa nak buat boleh join sekali dan dia akan bagi sijil yang dia sembelih dan nama-nama tu ada sekali ya, dengan harga 350 buat di sana. Tidak ada masalah boleh buat ya. Tapi kalau yang terbaik kita buat ibadah korban, buat di tempat kita yang paling terbaik. Kalau kita seorang yang mampu, kita seorang yang berada, kita nak sembelih tempat kita nak korbankan 3 ekor lembu, tidak ada masalah kan. Lembu pertama kita tak nama kita, lembu kedua tak nama isteri kita, kemudian tak anak kita, tidak ada masalah. Tapi minimum kalau lembu 1/7. Kalau kita nak 7/7 nama kita pun tidak ada masalah. Lebih tak apa, jangan kurang ya. Kemudian bila kita dah korbankan, jadi masjid atau surau akan bagi tahu, kata tuan, jadi kalau seekor lembu tu kita bagi 30 kilo bagi pemilik korban tersebut. Kalau 3 ekor bermakna dekat 100 kilo lah, 91 kilo. Kalau dia bagi pada kita, contoh kita mampu, bila kita dapat, jangan kita tolak. Ambillah daging tersebut, ambil daging tersebut, dan inilah masa yang sesuai kita nak hablum minan nas. Selepas kita buat hablum minallah tersebut, kita nak bermasyarakat. Inilah masa kita nak mendampingi adik-adik saudara mara kita, minta packing kecil-kecil 1 atau 2 kilo, bagilah seorang satu ya. Ini sebenarnya cara terbaik daripada dia kata okey bagi kat masjid semua. Jadi ada di antara adik-adik kita tahu yang kita korbankan sampai 3-4 ekor, tapi dia tak pernah tanya adik kita makan ke tak makan ya. Jadi inilah masa sesuai kita korban, kita dengan tangan kita sendiri bagilah dengan adik-adik atau saudara mara kita atau jiran tetangga kita. Kita akan mendapat doa daripada mereka lagi kalau kita buat begitu. Dia tidak cukup hanya kita kita infak ataupun kita buat korban di masjid saja. Dalam masa sama ada daging kita sendiri bagi dengan tangan kita. Itu yang lebih terbaik, dan maknanya benda perkara tersebut amat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebab kadang-kadang orang terlepas pandang dalam membuat perkara kebaikan pun, dan mesti ada kebijakan di sana. Saya bagi satu contoh ya. Ada satu kes, saya ini menikahkan orang ya, dekat lebih 3-4 ribu, hampir 4 ribu pasangan saya pernah nikahkan ya. Pernah ada satu kes seorang yang berkahwin dengan ibu tunggal ya, dia dan isteri tambah lagi buka ya, dapat kebenaran, alhamdulillah dia berkahwin, dan anak tiri dia tu ngaji tahfiz, dia tak support. Walaupun pendapatannya dia bayar zakat sebulan 30 ke 40 ribu zakat dia bayar, tapi anak sepuluh dia tak support kan. Padahal sepatutnya bila tempat tahfiz ni dia hanya menampung orang yang susah. Bila kita ada kemampuan, walaupun anak tiri itu bukan tanggungjawab kita, bila ada kemampuan, why not kita support lah dia punya yuran setiap bulan tersebut. Bila anak tu dah habis belajar, minta ayah tiri dia, minta ayah tolong nak sambung pelajaran, minta pada ayah, minta 2-3 ribu. Jadi kalau ayah tak mau, kalau tak nak bagi, tak payah, ayah pinjam sampai kesudah ayah tak bagi. Padahal dalam masa sama boleh bayar zakat 3-4 ribu. Bayangkan kan, tidak ke aniaya nama itu, jadi isteri jadi makan hati. Terdedah benda seperti ini. Kenapa kurang cerdiknya bila melaksanakan satu perkara yang baik, walhal dibuat itu perkara baik, tapi bila buat perkara baik tetapi dalam keadaan tidak cerdik, benda pun jadi fitnah ya. Sepatutnya kita contohnya 80% kita bagi
20% ni kita bagi dengan tangan kita pada orang yang susah di kalangan yang terdekat. Itu yang sepatutnya. Kalau mereka nak pergi minta balik, mereka terpaksa daripada zero balik dengan karena birokrasi dan berbagai. Akhirnya mungkin dalam diam-diam dia menyumpah ada bapa dia minta dia pakai yang dirinya. Contoh, benda ni realiti berlaku. Jadi sebab tu kalau kita seorang yang ada berharta berduit, utamakanlah ya, samping kita korban ya, hablum minallah hablum minas, sama adik-beradik, saudara mara, begitu juga dengan jiran tetangga pun kita kena raikan sama. Itu yang paling terbaik sekali ya. Kemudian dengan sifat binatang sifat binatang korban sama ada betina atau jantan yang digariskan oleh syarak adalah seperti berikut. Pertama, terang penglihatannya, itu tidak buta, tidak cacat seperti kodong kaki, putus ekornya, terpotong hidungnya atau sebagainya. Kemudian gemuk tidak harus pada binatang yang terlalu kurus. Ciri-ciri yang afdal terdapat pada binatang korban itu gemuk pada keseluruhan anggotanya. Ada binatang dia gemuk pada perut dia saja, selepas tu nampak rangka-rangka, maknanya itu lembu tu ada masalah cacing ya. Gemuk satu bahagian tapi bahagian lain nampak rangka, dia tak komplit, dia gemuk pada keseluruhan ya. Kemudian bertanduk, walaupun tanduk tu tak makan, tapi sunnahnya bertanduk. Kalau kita mengorbankan seekor lembu atau kerbau yang tidak bertanduk, makruh hukumnya ya. Putih warna bulunya pada biri-biri. Kemudian yang terakhir, jantan. Sebab tu tuan-tuan tengok, saya daripada zaman kecil yang sampai lali, kita tengok tak pernah saya lihat ketika menyembelih ketika dikorbankan, tak pernah saya lihat yang jenis betina, semua jantan. Sebab itulah yang dituntut jantan tersebut ya. Kemudian ketika kita menyembelih, apa yang penting bagi kita ketika menyembelih? Yang ketika kita menyembelih, sunat kita menghadap kiblat, berselawat kepada Nabi SAW kan? Kemudian kita bertakbir, kita akan sebut Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Allahu Akbar. Makruh bagi kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sembelih ni, kita sebut dengan nama Allah yang Maha Penyayang, lagi Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Macam kita perli lah, lepas tu kita sembelih, tak kena lah. Jadi ketika sembelih, Bismillahi dengan nama Allah, Allahu Akbar, dan Allah Maha Besar, baru kita sembelih. Dan bila kita sembelih tu, contoh leher tu masuk bawah terus tarik sekali. Saya bercakap ni sebab saya ni memang bekas penyembelih di New Zealand ya. Saya pernah 3 tahun menyembelih di New Zealand. Mungkin dekat ratusan ribu yang pernah saya sembelih dah, hampir 30 tahun yang lepas. Jadi kalau kat sana sistem menyembelih di sana memang cukup jaga yang mereka cukup jaga kebersihan ya. Tak ada seperti mana yang baru-baru ni yang mana ada orang komplain dengan di Australia tersebut ya, negara kotor. Setiap kali sembelih, nak sembelih pada lembu yang seterusnya, kena pastikan tak ada darah walau setitik pun. Pisau tu setiap kali sembelih kena sterilizer dengan air panas. Begitu terkena bulu sikit pun kena cuci dengan air panas, sampai begitu sekali ya. Nampak aspek kebersihan telah dijaga. Binatang kalau kat sana tu dia akan stun dengan karut kan, dalam masa 10 saat jatuh je kita akan tekan meja tu akan bergerak facing ke arah kiblat. Kita pun letak pisau Bismillahirrahmanirrahim sekali sembelih, senang dalam 10 saat kalau kita tak sembelih, binatang tu akan bangun dan akan berdiri, kita pula kena sembelih, dia kejar kita ya, dia kejar kita. Jadi memang apa kata orang tu, ketika kita nak sembelih kena cepat dan tangkas lah. Dia bukan ikut kekuatan fizikal kita, yang penting ikut ketajaman pisau. Sebab tu pisau yang kita sembelih, pisau yang kita nak sembelih tu kan, kita kena steel dia kan. Setelah kita asas steel dia sampai sekira-kira kalau kita potong bulu di tangan kita ni seperti mana pisau ni set lah kan. Jadi bulu kita akan keluar senang saja, barulah kita sembelih tu mudah. Dia tak perlu berkuat, tarik je. Kalau kita kuat tarik, dia kena tulang dia akan jadi tumpul balik. Jadi bila kita tarik, kita agak-agak sampai ke tulang, kita lembutkan. Yang penting dia putus 4 urat. Pertama urat dipanggil urat
kum, bawa urat atau tak urat merih, ya. Urat yang ketiga dan keempat ni panggil wad dajain, urat kiri kanan, kan? Bila kita sembelih tu putus 4 urat ni cepat mati. Sebab tu kita tarik bawah, tarik ke atas. Jadi terbuka lebar dan potong. Bila 4 urat ni bila sembelih saja darah tu akan menyembur. Dia panggil hayah mustakir, darah yang menyembur. Ya. Kalau darah tu darah macam dia panggil hayah masbuhah atau darah yang meleleh. Minta maaf cakap seperti mana kalau kita kencing yang terakhir, kan? Kalau meleleh itu tak sah kita makan. Ya, sebab tu binatang kalau kena langgar, kalau kita cepat darah dia masih mengalir kuat, dia memuntah kuat meronta-ronta, itu boleh dimakan. Kalau darah kita sembelih, darah tu meleleh je, itu tak boleh makan dah. Ya, dia kena darah yang menyembur. Ya. Kemudian orang yang berkorban dalam baca doa seperti berikut, ya Allah, ini adalah nikmat yang datang darimu dan dengannya aku mohon untuk dapat mendampingi. Kenapa kita sembelih? Untuk kita takarrub kepada Allah, mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita tak mampu sembelih, kita boleh wakilkan sembelihan kita dengan menyebut orang yang mewakilkan kepada kita. Contoh dengan nama Allah, dan engkau yang maha besar, ini daripadamu dan untukmu, terimalah ya Allah daripada si fulan bin si fulan. Ini kalau kita wakil, ya. Kemudian perkara yang perlu kita buat pada binatang ni, kita buat baik ihsan. Kalau kita sembelih binatang tersebut, jangan sembelih pada depan kawan-kawan dia, ya. Kalau kita ada banner tu, kita tutupkan. Jangan sampai kawan-kawan dia nampak. Kan lembu ni bukan kata darah. Kalau kita pakai baju merah pun dia boleh naik darah tinggi, dia boleh kejar kita, kan? Bila kita nak sembelih tu, pastikan tak ada kawan-kawan dia. Kita tutup dengan bilik, ya. Ni kadang-kadang kita terlepas pandang asal pisau pada lembu. Kan pernah seorang sahabat kan asal pisau depan lembu tu sebab Rasulullah marah. Dan sebelum dia mati, betul, sebelum lembu tu mati disembelih, dia telah ditakutkan dengan pisau lembu tersebut. Asal depan dia, terkejut dia, kan? Lagi dia panik. Sebab tu kita nak asal pun di belakang, pergi kat dia, urut-urut dia, bismillah, sekali sembelih. Dia pun tak terkejut dan dia menenangkan dengan reda ketika itu, ya. Tapi bila kita tunjuk pisau, patut tunjuklah kawan-kawan dia dengan darah, dia akan naik mata dia, mata merah ke atas ke bawah, kan? Ketika itu dia akan bertindak agresif, ya. Sebab tu kadang-kadang kita lihat, ya, macam saya, bila kita lihat orang sembelih, kadang letak pisau tu dia buat gini, macam dia gergaji. Tak boleh, masuk bawah, tarik sekali yang sepatutnya. Sunatnya begitu dengan sekali sembelihan. Paling kurang pun tarik sekali sembelihan. Sekali dua tu okey. Jangan sampai berkali-kali sembelih tu. Kita khawatir menganiaya atau menzalimi binatang, ya. Sebab tu pisau tu adalah hendaklah pisau yang tajam, ya. Bagi korban sunat, maka tuannya sunat memakannya, iaitu afdalnya